Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda, amma ba'd. Alhamdulillah, tuan-puan yang saya hormati, moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kefahaman yang baik di dalam urusan agama kita, dan dikurniakan keikhlasan yang menyeluruh di dalam menuju kepada ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Syawal masih berbaki beberapa hari lagi, mungkin saya masih boleh ucap selamat hari raya Aidilfitri. Walaupun hakikatnya yang katakan Hari Raya Aidilfitri itu hanya pada 1 Syawal, tapi budaya masyarakat kita itu istilahnya raya sebulan. Maknanya tempoh Syawal tu masih mood suasana tu suasana hari raya, dan juga mungkin suasana lepas hari raya, yang mana sebahagian daripada kita merasa nampalah gaji lambat masuk bulan ni. Ya, kadang-kadang rasa macam itu ya. Itu antara masalah-masalah yang dihadapi oleh sebahagian selepas daripada menyambut hari raya. Apapun kita doakan, moga-moga Allah SWT mempermudahkan segala urusan kita dunia dan akhirat, insya-Allah. Jadi hari ini insya-Allah kita akan menyambung pengajian kuliah duha 2 kali sebulan yang mana kita menggunakan kitab Kekeliruan Umat. Inilah jawapannya susunan Al-Fadhil Ustaz Mahathir bin Haji Jul, hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini, amin. Kalau tidak silap saya, kita akan masuk ke bab yang baru, iaitu bab yang ke-6. Dalil syarak bukan hanya Al-Quran dan As-Sunnah. Bila kita sebut dalil di sini, kadang-kadang orang faham dalil ini yang kita biasa guna adalah autoriti kepada sesuatu hukum. Orang kata ini tak boleh buat, ni haram. Kalau kita tanya apa dalil? Ada ayat Quran kah, ada hadis Nabi kah yang menunjukkan kata haram? Ataupun ada orang kata ni kita wajib buat perkara ini, jadi apa dalil? Itu betul, itu salah satu konteks penggunaan istilah dalil. Tetapi dalil di sini bukan merujuk kepada yang itu ya. Dalil daripada perkataan bahasa Arab, dalla yadullu, maknanya menunjukkan. Sesuatu yang menunjukkan itu disebut dalil. Dalam bab ke-6 ini, dalil adalah masdar ya. Masdar maknanya sumber. Dalam bahasa Inggeris disebut sources ya, sources of Islamic law. Apakah sumber hukum syarak? Kalau sumber undang-undang Malaysia, kita ada Perlembagaan Persekutuan, kita ada Akta Parlimen, kita ada enactment negeri, kita ada judicial precedent, iaitu keputusan mahkamah. Itu semua menjadi sumber undang-undang di Malaysia. Kenapa diputuskan macam ini? Oh, sebab Mahkamah Persekutuan dalam kes orang ni lawan orang ni memutuskan demikian. Jadi, keputusan mahkamah juga adalah sumber undang-undang negara kita. Jadi, begitu juga syariah Islamiah, syariat Islam, dia ada sumber dia. Yang kita semua tahu adalah Quran dan Sunnah. Kita ambil agama kita, hukum hakamnya itu daripada Quran dan Sunnah. Cuma berlaku kekeliruan
dalam sangkaan sebahagian umat Islam menyangkakan bahawa sumber hukum hanya Quran dan Sunnah sahaja. Kadang-kadang kita dengar percakapan dari mereka, dia kata, mana ada dalam Quran hadis? Tak ada dalam Quran hadis pun, kenapa jadi hukum dia macam ni? Jadi itu menunjukkan kekeliruan, kerana memang benar Quran dan Sunnah adalah sumber hukum syarak, sumber hukum Islam, tetapi bukan hanya Al-Quran dan Sunnah. Berarti ada lagi sumber-sumber hukum yang lain yang dirujuk oleh para alim ulama untuk mengenal pasti hukum. Yang ini yang tujuan Ustaz Mahathir masukkan bab ini dalam kitab ini, supaya orang boleh faham bahawa selain daripada Al-Quran dan Sunnah itu ada sumber-sumber hukum yang lain, sehingga tidaklah dia menjadi sempit pemikiran dia, sehingga dia menyangkakan apa-apa yang tidak ada dalam Quran dan Sunnah secara direct, mestinya tak ada dalam Islam. Tidak begitu. Baik, soalan. Ada yang mengatakan bahawa untuk memahami sesuatu hukum, kita hanyalah perlu merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak perlu rujuk kepada yang lain. Quran hadis saja. Bahkan ada juga sekarang ini orang yang kata tak payah ikut mazhab. Kita kan mazhab Syafi'i, ada yang mazhab Hanafi, ada yang Maliki, ada yang Hambali. Jangan-jangan ikut mazhab, kata dia. Kita ikut Quran dan Sunnah sahaja. Itu juga keliru. Kerana kalau dia faham, mazhab itulah natijah produk daripada Quran dan Sunnah. Jadi kalau dia kata jangan ikut mazhab, ikut Quran dan Sunnah, itu kan kontradiktori. Dalam masa kamu menyuruh ikut Quran dan Sunnah, kamu melarang orang ikut produk daripada Quran dan Sunnah. Kan pelik. Kerana apa? Kerana pertama, dia tak faham makna mazhab. Dia hanya terbayang dalam fikiran dia, mazhab ni ulama' yang reka, ni mazhab ni, ini Imam Syafi'i yang reka mazhab dia, ini mazhab ni Imam Hanafi yang reka mazhab dia. Dia sangka begitu. Padahal tidak demikian. Mazhab adalah daripada perkataan bahasa Arab, zahaba yazhabu. Apa makna zahaba yazhabu? Kalau kita tanya budak-budak sekolah Arab, dia tahu zahaba yazhabu maknanya pergi. Biasa contoh-contoh ayat dalam bahasa Arab, tak apa, nikmat dunia. Nikmat dunia ada 3. Ada banyak, nikmat dunia ada banyak. Tapi nikmat yang ketara dalam nikmat-nikmat dunia ni adalah pertama, kita makan ketika lapar. Kalau kita makan ketika kenyang, kurang nikmat dia. Sebab tu kadang-kadang masa hari raya tu, kita pun dah tak makan dah. Padahal hidangan tu lazat, itu kita suka, tapi sebab kita dah kenyang, nikmat tu dah kurang. Tapi kalau tengah lapar, kadang-kadang kita jumpa roti canai sejuk yang semalam punya pun sedap lagi, kan, sebab tengah lapar. Kemudian yang kedua adalah minum ketika dahaga. Sebab tu kita terasa sangat bulan puasa, cuaca panas, sekarang ni pun cuaca panas, nikmat betul minum cendol ke, ABC ke, apa, fresh orange ke. Yang ketiga nikmatnya adalah tidur ketika kuliah, ketika khutbah. Itu memang nikmat. Mana ustaz tahu? Ustaz pun masa khutbah pun kadang-kadang bukan kita niat. Bukan kita sahaja aku nak tidur masa khutbah, tidak. Tapi memang kadang-kadang automatik. Sedar-sedar dia sudah nak command dah. Kadang-kadang berlaku macam itu. Lebih lagi kalau khutbah itu panjang. Jadi tak apa apa tu, biarkan nikmat dunia. Tapi guru saya ada bergurau, kata dia, kalau kita tidur kan ada doa dia, Bismikallahumma ahya wa amut. Tapi itu kata dia kalau tidur biasa. Kalau tidur ketika kuliah, dia lebih pendek doa dia, Bismikallahumma amut. Maknanya mati terus, tak perlu hidup. Itu gurauan daripada guru saya. Tapi memang kita kadang-kadang saya sendiri pun kadang-kadang macam itu. Dalam kuliah itu kita rasa penat, kita rasa letih. Baik, kita sambung. Jadi tentang sumber hukum ini, bila dikaitkan dengan mazhab, dia adalah natijah daripada merujuk kepada Quran dan Sunnah, kerana para alim ulama apabila mereka nak kenal pasti, ini perbuatannya apa hukum dia, ini nak ambil wuduk macam mana kaifiat dia, nak mandi wajib macam mana, apa syarat rukun dia, kan ulama kena rujuk pada Quran dan Sunnah. Natijah daripada merujuk pada Quran dan Sunnah ni secara ringkasnya ada 2. Ada 2 possibilities. Kemungkinan yang pertama, apabila ulama merujuk pada Quran dan hadis, mereka memahami dengan kefahaman yang sama, mereka sampai kepada natijah yang sama, walau keluarlah fatwa sama.
Semua ulama fatwa sama. Kita ambil yang mudah lah sembahyang 5 waktu tu wajib. Kan tak ada khilaf. Tak ada yang kata sembahyang yang wajib hanya 3 waktu atau 1 waktu atau 10 waktu. Kan semua sepakat mengatakan sembahyang fardu itu 5 waktu. Jadi itu kemungkinan yang pertama, iaitu ulama berfatwa dengan fatwa yang sama. Itulah yang diistilahkan ijma'. Nanti kita jumpa nanti istilah ijma' dalam bab ke-6 ini, iaitu konsensus, kesepakatan di kalangan ulama. Itu ijma' wajib kita ikut. Haram kita langgar. Kerana dalam hadis Nabi SAW beritahu, Inna Allah la yajma'u ummati ala dolalah. Sesungguhnya Allah tidak menghimpunkan umat aku di atas kesesatan. Maknanya kalau umat dah bersetuju, confirm itu terjamin bukan sesat. Maka kita mengambil posisi yang bertentangan, berarti kita mengambil posisi sesat. Itu haram. Itu dalam hadis. Dalam Al-Quran juga ada indikasi menunjukkan melanggar ijma' itu adalah haram. Baik. Kemungkinan yang kedua, bila ulama' pergi pada Quran dan hadis, ulama' ni faham begini, ulama' yang satu lagi faham lain. Itu biasa berlaku. Jangan kata di kalangan ulama' yang datang kemudian. Di kalangan para sahabat pun pernah berlaku, sahabat berbeza pandangan. Dan yang menarik, Nabi SAW meraihkan perbezaan pandangan ini. Sebagai contoh dua orang sahabat Nabi dalam perjalanan, mereka nak menunaikan solat, tetapi mereka tidak ada air untuk berwudu. Masa itu sudah ada ayat Quran yang menerangkan pada umat Islam, kalau nak solat tak ada air, maka tayamum. Jadi kedua-dua sahabat Nabi ini beramal dengan ayat Al-Quran tadi, dua-dua tayamum dan solat. Selepas daripada mereka solat, mereka teruskan perjalanan. Dalam perjalanan itu jumpa air. Kemudian waktu solat pun masih ada. Katakanlah mereka tadi solat zuhur, masa jumpa air itu waktu zuhur masih ada. Maka di situ tidak ada dalil yang jelas, adakah perlu ulang lagi sekali atau kira jadi yang tadi. Tak jelas dalil dia. Bila dalil tak jelas, masing-masing ada pandangan. Seorang sahabat dia fikir dah solat selesai. Tayamum tadi kan untuk bersuci. Dah solat dalam keadaan suci, sah. Dan seorang sahabat lagi dia fikir okeylah, memanglah tadi solat dengan tayamum okey. Tapi sekarang dah ada air. Sepatutnya gunalah air berwuduk dan solat lagi sekali. Jadi bila sampai dua orang sahabat ini kepada Nabi SAW, lalu dikisahkan apa yang berlaku, Nabi SAW bersabda kepada orang yang solat hanya satu kali, asabtas sunnah. Kamu buat tu kena dengan sunnah. Betul lah, mana tak perlu ulang. Kamu solat sekali tu sudah ikut dengan sunnah. Tetapi Nabi SAW tidaklah pula marah yang seorang lagi, kamu ni buat benda haram, buat bid'ah, kamu tambah solat lain. Nabi SAW bersabda kepada yang solat dua kali, walakal ajru marrataini, bagi kamu pahala dua kali. Jadi ini sikap bahawa Nabi SAW meraihkan perbezaan pandangan di mana dalil itu tidak jelas. Jadi inilah yang dikatakan mazhab sebenarnya. Maknanya satu mazhab sahabat ulang solat, satu mazhab lagi tidak ulang, dan Nabi SAW mengiktiraf kedua-dua pandangan tadi. Kadang-kadang nampak macam jelas pun masih boleh jadi khilaf. Misalnya dalam satu kejadian selepas daripada peperangan Al-Khandaq, peperangan Parit, mungkin tuan-puan pernah dengar kisah apabila Madinah diserang oleh tentera bersekutu, Al-Ahzab. Jadi ada cadangan daripada Sayyidina Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu supaya digali parit keliling Madinah supaya musuh tak dapat masuk. Kan zaman tu kan bukan ada kapal terbang, mereka berperang dengan kuda dan sebagainya. Jadi kalau parit tu terlampau luas dan dalam, kuda tak lepas. Jadi dikenali sebagai peperangan Khandaq, yakni parit, ataupun peperangan Ahzab, yakni tentera-tentera yang bersekutu. Jadi dalam peperangan itu, Yahudi yang menetap di Madinah, iaitu Yahudi Bani Quraizah, sebagai penduduk Madinah, rakyat Madinah, mereka sepatutnya bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempertahankan Madinah dari serangan musuh. Tetapi sebaliknya mereka itu bersekongkol dengan musuh. Kalau dalam istilah undang-undang moden ni kita panggil treason. Treason dalam kebanyakan undang-undang negara hukuman mati. Setahu saya di Malaysia tidak ada istilah treason. Mereka istilahkan perbuatan-perbuatan seperti itu sebagai
waging war against Yang di-Pertuan Agong, melancarkan perang terhadap Yang di-Pertuan Agong. Tapi sama juga, hukum mati juga pernah dilaksanakan, seingat saya sekali, terhadap kumpulan Al-Ma'unah yang merampas senjata di Greek itu. Mereka dicas di bawah waging war against Yang di-Pertuan Agong. Jadi sebab apa? Sebab kesalahan macam ni serius, satu bentuk pengkhianatan yang besar, membahaya kepada negara. Jadi apabila selesai peperangan, tentera Ahzab telah lari meninggalkan Madinah, lalu Nabi SAW menghantar tentera untuk menyerang kampung Bani Quraizah, kerana peperangan ini adalah pengkhianatan ini adalah sesuatu yang berbahaya. Jadi kena take care orang-orang yang mengkhianati kepada Rasulullah SAW dan juga penduduk Madinah. Jadi apabila Nabi SAW menghantar tentera, Nabi SAW memberi satu instruction kepada tentera yang akan menyerang kampung Bani Quraizah, iaitu la yusalliyanna ahadunil asra illa fi Bani Quraizah, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Jangan satu orang pun daripada kamu ini sembahyang asar kecuali di kampung Bani Quraizah. Mana sampai di kampung Bani Quraizah baru sembahyang asar. Kan jelas instruction tu. Tetapi apa yang berlaku dalam perjalanan masuk waktu asar, mereka belum sampai lagi di kampung Bani Quraizah, sebahagian sahabat ambil wuduk sembahyang asar dalam perjalanan. Dan sebahagian lagi literally ikut apa yang Nabi SAW dah sebut, mereka tunggu sampai di kampung Bani Quraizah baru mereka solat. Pada masa itu waktu asar dah habis. Baik. Yang menarik, bila berita itu sampai kepada Nabi SAW, baginda tidak mengkritik mana-mana satu pun. Yang sembahyang dulu pun baginda tak kritik, yang sembahyang kemudian juga baginda tidak kritik. Kenapa? Kerana masing-masing ada dalil. Yang sembahyang dahulu dalilnya ayat suci Al-Quran. Inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sembahyang itu ke atas orang-orang yang beriman merupakan kewajipan yang ada waktu dia. Dia ada ibadah yang tak ada waktu. Macam zikir, macam selawat, macam doa. Bila-bila lah nak zikir boleh. Bila-bila nak selawat boleh. Bila-bila nak angkat tangan berdoa kepada Allah, ya boleh. Tetapi macam sembahyang tak. Macam haji misalnya, dia ada waktu dia. Jadi sembahyang ni berwaktu. Oleh kerana waktu dah masuk, mereka solat. Persoalan, habis tu kan tadi Nabi SAW dah pesan. Kata mereka, yang dimaksudkan Nabi SAW tu adalah kita tu berjalan dengan cepat, sekira-kira sampai di kampung Bani Quraizah tu waktu asar. Tapi kita dah lambat, kita sembahyang dulu. Nanti kalau kan tak sempat. Jadi mereka ada kefahaman mereka terhadap hadis Nabi SAW tadi. Adapun yang tak sembahyang asar, hanya mereka sembahyang di kampung Bani Quraizah, itu mereka berpegang kepada zahir hadis itu, iaitu jangan sembahyang asar kecuali di kampung Bani Quraizah. Yang berpegang dengan purposive approach, tujuan daripada sabda Nabi, yang berpegang dengan the literal approach, iaitu berpegang dengan zahir hadis, kedua-duanya tidak dikritik oleh Nabi SAW. Jadi berarti konsep bermazhab itu telah diiktiraf oleh Nabi SAW. Memang belum ada mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali zaman Nabi SAW belum wujud. Tetapi konsep berbeza pandangan dalam memahami dalil itu diiktiraf. Maka sangat keliru. Hati-hati dengan golongan yang anti mazhab ini. Sebahagian daripada mereka ni menjadi ekstrim, kerana mereka tidak ada panduan. Mereka baca Quran, tafsir sendiri, keluar fatwa sendiri, akhirnya menjadi ekstrim. Baik. Seterusnya, kita pergi kepada bagaimana mazhab-mazhab ini mengeluarkan hukum. Iaitu kalau orang kata hanya Quran dan Sunnah, tidak tepat. Kalau saya boleh bagi contoh bahawa orang yang rujuk pada Quran dan Sunnah juga masih boleh mempunyai mazhab yang berbeza. Misalnya dalam bab wudu. Macam mana cara kita berwudu, itu dalam Quran yang cerita. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, "Idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain." Apabila kamu hendak melakukan solat. Itu pun kalau orang tu pandai-pandai bahasa Arab sendiri saja, dia akan faham bila kamu dah solat. Sebab kuntum tu adalah fi'il madhi, iaitu dalam bahasa Inggeris past tense. Past tense, benda yang dah berlalu. Kuntum tu adalah yang dah berlalu. Maknanya kamu dah selesai solat baru berwuduk. Tak betul.
Idza kuntum maksudnya idza aradtum iqamatas solah. Kalau kamu nak dirikan solat, maka kamu basuh muka, basuh tangan hingga ke siku, sapu kepala dan juga basuh dua kaki hingga ke buku lali. Ini cara wuduk diajar dalam Al-Quran. Tetapi akan timbul pendetailannya macam mana. Sapu kepala tu setakat mana yang perlu sapu. Wamsahu maknanya sapulah. B, ada satu huruf saja. Nak faham satu huruf tu, ulama berbeza pandangan. Ru'us, kepala. Wamsahu bi ru'usikum. Sapulah dengan kepala-kepala kamu. Macam mana? Sapu kan dengan tangan. Takkan kita basuh kepala, sapu dengan kepala. Jadi bi ru'usikum, mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i memahami bi di situ maksudnya sebahagian. Sapulah sebahagian daripada kepala kamu. Jadi sebahagian tu dari segi maknanya adalah sekadar 3 helai rambut. Bukan 3 helai rambut ya. Kalau orang tu rambut dia panjang, dia sapu 3 helai rambut tak sah. Dia kena sapu kepala. 3 helai rambut tu sekadar mana sikit je. Jadi mazhab Syafi'i ini agak kita kata dari segi bab wuduk ni friendly untuk orang yang jaga remos ya. Orang yang jaga rambut tak kacau dia punya rambut tu sebab sikit je. Tapi kalau mazhab Hanafi tak, dia kata sekurang-kurangnya kena setapak tangan. Kerana pernah dalam satu hadis diceritakan Nabi SAW berwuduk, Nabi tolak serban ke belakang sedikit, Nabi sapu atas kepala dan serban. Kalau tak perlu kena setapak tangan, kenapa Nabi SAW tolak ke belakang serban itu? Sapu teruslah kan. Jadi di situ adalah mazhab Hanafi. Kemudian adalah mazhab Maliki, memahami ba di situ dipanggil ba zaidah, ba tambahan yang tidak membawa sebarang makna. Seolah-olah Al-Quran mengatakan wamsahu ru'usakum. Hendaklah kamu sapu kepala kamu. Jadi kepala semua sekali. Kalau ikut mazhab Maliki, sapu macam mazhab Syafi'i ini tak sah. Wuduk tu tak sah. Maknanya semayang pun tak sah. Bayangkan hanya nak memahami satu huruf dalam Al-Quran masih berlaku 3 mazhab. So macam mana ada orang tergamak mengatakan tak payah ikut mazhab, ikut Quran dan sunnah. Ini kenyataan-kenyataan yang menunjukkan tidak faham. Baik. Jadi pendapat yang mengatakan hanya rujuk pada sunnah ini adalah tidak tepat dalam neraca ilmu yang sebenar. Haruslah diketahui bahawa tidak semua hukum tentang sesuatu perkara dijelaskan secara langsung dalam Quran atau hadis. Ada kalanya dia kena istimbat. Kadang-kadang dia kena lihat hadis dan ayat Quran baru keluar hukum. Kadang-kadang dia kena lihat 2 ayat Quran baru dia keluar hukum. Contohnya, macam mana kita nak tahu tempoh minimum orang itu mengandung? Adakah kalau semalam dia kahwin, hari ni isteri dia bersalin, kira anak tu anak mereka kah? Oh, maknanya cepat sangat tempoh mengandung. Ataupun lepas 2 bulan kahwin, isteri pun bersalin. Adakah itu anak mereka? Sebab sepatutnya kan anak tu dalam lepas pernikahan. Mana tahu dia jenis mengandung cepat. Akan timbul persoalan. Minimum tempoh mengandung tu lama mana? Dalam Al-Quran hadis tak ada sebut. Tak ada sebut. Tapi dalam Al-Quran ada 2 ayat yang dijadikan sebagai dalil oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Satu ayat menceritakan tentang tempoh mengandung dan juga tempoh menyusu adalah selama 30 bulan. Tempoh mengandung dan menyusu adalah 30 bulan. Kemudian ayat lain cerita tempoh menyusu yang sempurna adalah 2 tahun. Mana baby kalau memang dia nak menyusu badan dengan ibu dia yang komplit, boleh saja berhenti awal. Mungkin lepas 6 bulan dah tak susu badan lagi, boleh jadi. Tapi kalau yang nak komplit, maknanya 2 tahun. 2 tahun berapa bulan? 24 bulan. Jadi Sayyidina Ali mengatakan, kalau menyusu 24 bulan, menyusu campur mengandung 30 bulan, berarti mengandung minimum 6 bulan. 30 tolak 24. Ini bukan Quran yang sebut sekurang-kurang tempoh mengandung adalah 6 bulan, tak ada. Tetapi ini istimbat, iaitu diekstrak secara kefahaman. Oleh kerana mengandung dan menyusu adalah 30 bulan, menyusu sahaja adalah 24 bulan, maka minimum mengandung adalah 6 bulan. Ini contoh bagaimana sesuatu hukum tu tidak disebut dengan jelas secara direct dalam Quran hadis, memerlukan kepada ijtihad, memerlukan kepada usaha daripada para alim ulama untuk memahami.
Ada juga hukum yang disebutkan secara tidak langsung, yang memerlukan perhatian yang mendalam terhadap nas Al-Quran dan hadis yang berkaitan. Terutama perkara baharu yang tidak ada pada zaman Nabi SAW. Misalnya sekarang ni, kita berjual beli dengan e-wallet. Mana ada zaman Nabi SAW? Zaman Nabi kan orang dinar dirham. Fizikal, emas, perak tu fizikal. Sekarang tak ada, just exchange of numbers je. Kita beli barang, kita tengok, akaun kita dah kurang. Tak ada pun kita keluar duit kertas pun tak ada keluar. Dah zaman sekarang ni. Dulu ada juga duit kertas. Kita bawa ke sana kemari. Kan orang kampung tu, kadang dia nak beli tanah, dia pakai buka dia punya kilas kain je. Itu selonggok duit dia. Mana aku beli tanah kau. Ya, zaman dulu. Sekarang pakai transfer saja. Jadi ini apa hukum dia? Sah tak sah jual beli macam itu? Mesti ada hukum. Maka benda-benda macam inilah yang mana perlu ulama tu melihat kepada sumber-sumber hukum, dari Quran hadis yang umum itu akan difahami secara terperinci. Baik. Saya bawa dalil ya bahawa boleh merujuk kepada selain daripada Quran dan hadis ya. Iaitu pengiktirafan daripada Nabi SAW terhadap jawapan sahabat Nabi bernama Mu'az bin Jabal. Sayyidina Mu'az bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu satu masa diutuskan oleh Nabi SAW, dilantik menjadi hakim ataupun qadi ataupun governor di Yaman. Jadi Nabi SAW hantar Sayyidina Mu'az untuk jadi qadi di Yaman. Jadi Nabi SAW interview dahulu. Kan zaman sekarang kadang-kadang ada orang komplain, aku nak mengajar agama pun susah nak kena interview semua kan. Buat konsert tak payah tauliah. Memang. Nak tauliah apa konsert tu benda yang haram. Takkan nak bagi tauliah kebenaran untuk orang buat benda haram. Ya, itu kan bukan bidang kuasa pejabat agama. Ya, konsert ini kan ada dia punya municipal council yang luluskan. Dari segi hukum, kebanyakan konsert-konsert ni haram. Kebanyakan lah. Jarang-jarang ada konsert yang patuh syariah. Ya. Cara nyanyiannya, pakaiannya dan sebagainya menyebabkan dia patuh syariah. Kebanyakan konsert lagi lah kalau yang LGBT dan sebagainya ni melibatkan elemen-elemen yang haram. Memang tak perlu tauliah. Bahkan kalau ditauliahkan pun haram. Oh, tak apa konsert ni boleh sebab dia dah dapat tauliah. Mana ada? Mana ada tauliah macam itu? Tauliah ini adalah untuk memastikan orang yang menyampaikan ilmu agama tu dia memang berkelayakan. Bukan tujuan nak sekat orang berdakwah. Malanglah kalau tauliah tu disalahgunakan untuk menyekat orang-orang yang mungkin tidak sependirian dengan kita, tak sefahaman dengan kita, kita nak sekat dia. Itu tak betul. Kita nak sekat orang-orang yang menyampaikan ajaran-ajaran yang salah, yang bertentangan dengan ahli sunnah wal jamaah, yang bertentangan dengan Quran dan hadis. Macam ni kita nak sekat dengan cara, bila tak ada tauliah, dia boleh didakwa. Tapi kalau dia tu memang mengajar betul, fahamannya ahli sunnah wal jamaah, kalau dia tak ada tauliah, kita bagi tauliah. Macam tu, kan? Jadi, ini contoh Nabi SAW sendiri interview sahabat. Kok kita komplain lah. Oh, susah betul nak mengajar agama, nak kena interview lah. Nabi pun interview. Nabi interview dulu Sayyidina Mu'az sebelum nanti jadi qadi. Nabi tanya, Ya Mu'az, kaifa taqdi idza urida laka qada? Wahai Mu'az, macam mana kamu nanti akan buat judgement kalau dibawa sesuatu kes kepada kamu, macam mana kamu akan buat judgement? Lalu Sayyidina Mu'az menjawab, aqdi bi kitabillah. Saya nanti akan buat judgement based on Al-Quran. Nabi tanya, fa illam tajid fi kitabillah. Macam mana kamu nak buat judgement kalau kamu tak jumpa solusi dalam Al-Quran? Maknanya apa? Maknanya dengan percakapan Nabi SAW sendiri kita dapat faham memang akan berlaku perkara-perkara kalau kita nak dapat direct answer dalam Quran tak ada. Sebab tu Nabi tak akan tanya benda yang sia-sia. Kan? Nabi tanya kalau tak ada dalam Quran, mana memang akan ada benda yang tak ada dalam Quran. Disebut secara direct tak ada. Lalu beliau menjawab fa bi sunnati Rasulillah. Kalau tak ada saya jumpa dalam Al-Quran, jawapannya saya akan membuat keputusan berdasarkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi tanya lagi. Fa illam tajid fi kitabillah wala fi sunnati Rasulillah. Macam mana kamu nanti akan boleh buat satu keputusan kalau kamu tak jumpa solusinya dalam kitab Allah, dalam Quran tak jumpa, dan dalam sunnah Rasulullah pun kamu tak jumpa. Bermakna memang akan ada perkara-perkara yang berlaku, hukumnya dalam Quran hadis tidak disebut secara jelas.
Sebab itu Nabi tanya. Tak mungkin Nabi tanya benda yang sia-sia yang tak berlaku. Lalu Sayyidina Mu'az menjawab, astahidu ra'i wala alu. Saya akan berijtihad menggunakan pandangan saya dan saya tidak akan cuai. Mana berusaha bersungguh-sungguh, timbang tengok dan sebagainya, saya akan buat keputusan begitu. Lalu Nabi SAW menepuk dari Sayyidina Mu'az dan mengatakan, alhamdulillahilladzi waffaqa rasulillah lima yurdi Rasulullah. Segala puji bagi Allah yang telah memberi taufik kepada utusan Rasul kepada apa yang Rasul redha. Maknanya Nabi SAW setuju dengan jawapan Sayyidina Mu'az tadi, berijtihad. Ya, kalau tidak ada dalil yang direct daripada Quran dan hadis. Dan ijtihad inilah yang akhirnya dikelaskan berdasarkan sumber-sumber yang lain. Katanya kitab ni dah nak siap. Cetakannya sebelum masa hari raya tu saya pergi ke tempat penerbit, ada tazkirah. Kata dia memang dalam proses, akan boleh dia ada lepas raya. Nanti saya akan tanyalah supaya masing-masing boleh rujuk. Di muka surat 70 disenaraikan dalil syarak, yakni sumber hukum syarak mengikut pendapat 4 mazhab. 4 mazhab yang masyhur itu, yang ada kekal sampai hari ini. Kalau mazhab Hanafi, ini dia punya sumber rujukan hukum dia. Pertama Al-Quran, yang kedua As-Sunnah. Yang ini sama je. Semua 4 mazhab, nombor 1, nombor 2 tak lari. Quran, Sunnah. Dan asar sahih yang masyhur di kalangan ulama. Asar ni adalah percakapan dan perbuatan sahabat Nabi. Yang ketiga adalah ijma'. Mereka merujuk kepada kesepakatan ulama'. Yang keempat adalah fatwa sahabat Nabi. Mereka akan tengok kalau ada sahabat Nabi pernah buat fatwa, itu mereka jadikan sebagai panduan. Yang kelima adalah qiyas, analogi. Mereka lihat satu perkara, apa asas hukum dia. Hukumnya haram katakan. Contohnya, haram minum khamar. Wine, ya, haram. Apa asas keharaman? Dikenal pasti adalah intoxicating effect. Dalam bahasa Arab disebut al-iskar, memabukkan. Sebab itu diharamkan. Lalu ada minuman lain yang bukan khamar. Katakan ada minuman yang dibuat daripada buah tamar. Kan khamar ni dibuat daripada anggur. Wine dibuat daripada anggur. Tak, ini dibuat daripada dates, daripada kurma. Tapi diperam, diproses, kalau minum mabuk juga. Atau di tempat kita ni yang terkenal tu air ketum kan. Air ketum salah ke kalau jual di undang-undang? Salah boleh tangkap lah. Tanam kita tak ada undang-undang ni. Maknanya kalau tanam boleh, tapi kalau proses minum tak boleh. Okey. Jadi saya pun tak biasa tengok, tak biasa minum air ketum. Cuma kawan-kawan sebelah Kedah sanalah, dia orang cerita, dia kata ustaz, yang ketum ni 2 jenis kan. Satu tu dia rebus daun dia, minum, hak tu tak ada apa, tu jadi kita rasa fresh, rasa bertenaga. Hak satu lagi tu dia peram, dia campur ubat batuk, ada yang buah macam tai lembu pun ada, yang buah tai lembu. Dia ceritalah, wallahu alam. Katalah tak letak tai lembu, hanya kan letak ubat batuk, Panadol, kemudian dia peram. Hak jenis nombor 2 ni dia kata kalau minum memang orang tu jadi mabuk. Apa hukum minum air ketum yang nombor 2 tadi? Yang kalau minum orang itu hilang akal dia. Kalau nak cari Quran hadis, jangan kata hukum minum air ketum. Air ketum pun tak ada cerita. Tak ada sebut pun tentang air ketum dalam Quran hadis. Tapi ulama qiyas, oleh kerana arak, wine itu haram kerana memabukkan, maka mana-mana minuman yang apabila diminum kesan dia sama, iaitu memabukkan, maka hukum dia juga sama, iaitu haram. Itu namanya qiyas. Kemudian istihsan. Ini unik. Mazhab Hanafi ada satu kaedah dia panggil istihsan. Kalau mazhab Syafi'i tolak istihsan. Dia tak terima istihsan sebagai sumber hukum. Tapi pengkaji-pengkaji yang datang kemudian, mereka mengatakan sebenarnya istihsan yang difahami oleh mazhab Hanafi dengan istihsan yang difahami oleh mazhab Syafi'i tak sama. Kamu faham istihsan macam ni, jadi kamu tak terima. Kami bukan maksud kami macam tu. Istihsan di sisi kami, ini sandaran dia. Sehingga ada sebagian mengatakan, kalaulah mazhab Syafi'i memahami istihsan sebagaimana diamalkan dalam mazhab Hanafi, mereka juga tidak akan menolak istihsan. Tapi dalam sejarah memang berlaku perdebatan yang hebat antara mazhab Syafi'i dan Hanafi dalam bab istihsan. Mazhab Syafi'i tidak terima. Kemudian adat juga jadi sumber hukum. 7. Quran, Sunnah,
ijma', fatwa sahabat, qiyas, istihsan, adat ataupun uruf. Ya. Mazhab Maliki, pertama Quran, kedua sunnah, ketiga ijma', keempat qiyas, kelima masalih mursalah. Ya, nanti insya-Allah kita akan terangkan satu persatu. Bukanlah secara detail. Kalau nak detail tu dah jadi macam budak universiti, belajar usul fiqh satu semester kan. Kita hanya nak ambil kefahaman. Oh, masalah mursalah ni maksud dia. Kemudian uniknya mazhab Maliki, sumber hukum dia amal ahli Madinah. Apa yang ahli Madinah pada zaman itu, penduduk Madinah pada zaman Imam Malik amalkan, itu dianggap sebagai sumber hukum. Mazhab lain tak terima. Mazhab lain tak terima amal ahli Madinah ke, amal ahli Makkah ke, amal mana-mana ke, tak terima. Tapi mazhab Malik dia ada alasan dia. Mazhab Malik dia terima amal ahli Madinah sebagai sumber hukum. Dia kata, kalau orang Madinah beramal dengan satu amalan, tak mungkin mereka reka sendiri. Pasti mereka mengambil daripada para sahabat. Ataupun para tabi'in yang ambil pada sahabat Nabi. Jadi amalan ahli Madinah tu seolah-olah mereka meriwayatkan hadis dengan perbuatan. Biasanya hadis beriwayat dengan lisan kan. Nabi SAW bersabda macam ni, Nabi SAW buat macam ini. Tapi bagi Imam Malik, oleh kerana Madinah ni tempat duduknya Nabi SAW, tempat Nabi mengajar sahabat, kalau ahli Madinah beramal macam itu, tak mungkinlah mereka reka sendiri. Pasti mereka ambil daripada generasi sebelum mereka, berarti itu seolah-olah hadis yang diriwayat dengan perbuatan. Adalah argument ya, tapi mazhab lain tidak ada. Ini unik untuk mazhab Malik dan juga pendapat atau fatwa sahabat. Itu 7. Mazhab Syafi'i ya senang ya. Kita ingat ada 4, Quran, sunnah, ijma' dan qiyas. Mazhab Hambali, Quran, sunnah. Kemudian kalau tak jumpa, pergi pada fatwa sahabat. Tak jumpa lagi, ada sahabat sama mereka pun khilaf, yang ni kata macam ni, sahabat ni kata macam lain. Maka apakah fatwa sahabat yang dinilai paling hampir dengan tuntutan Quran dan sunnah? Yang kelima, hadis mursal dan dhaif ya. Kalau tak adalah cek dalam sumber-sumber yang awal tu, yang ada hanya hadis mursal. Hadis mursal ni hadis yang bila diriwayatkan itu tak diketahui siapakah sahabat yang meriwayatkan. Dia tak sebut. Tabi'in kata Nabi SAW bersabda macam ni. Tabi'in, kamu tak jumpa Nabi. Tentulah kamu ambil daripada sahabat Nabi. Tapi dia tak cakap sahabat mana. Itu namanya hadis mursal. So ada sikit kecacatan kat situ. Ataupun hadis dhaif. Tapi bukanlah secara umum macam tu ya. Hadis dhaif di sini maksudnya hadis yang dhaifnya sedikit. Tapi kalau yang dhaifnya teruk, apatah lagi kalau hadis palsu, itu tak pakai. Ya. Dan juga qiyas. Ini antara sumber-sumber hukum yang dirujuk oleh para alim ulama di dalam mengenal pasti hukum. Ya. Dalilnya daripada pengiktirafan Nabi SAW terhadap jawapan Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Next insya-Allah saya akan huraikan secara ringkas satu persatu sumber hukum selain daripada Quran dan Sunnah berserta dengan contoh-contoh ya. Iaitu pertama ijma', kedua qiyas, nanti akan diterangkan istishab, masalih mursalah, istihsan, qaul sahabi. Qaul sahabi ni maknanya pendapat sahabat Nabi. Uruf, uruf ni maknanya custom, kebiasaan, adat. Saddu zara'i ni lebih pada preventif. Dulu ada juga ustaz-ustaz yang komplain tentang ISA. Ya. Dia kata ni ISA ni undang-undang yang zalim. Ini tak kena dengan syariat Islam, draconian law dan sebagainya. Wallahualam, saya lihat daripada sudut saddu zara'i boleh justify ISA. Sebab dalam Islam dia ada saddu zara'i. Benda tu asalnya tak haram. Tapi kalau dibiarkan, dia boleh membawa kepada yang haram. Maka disekat daripada awal. Itu konsep dia saddu zara'i. Dia blok jalan. Jadi ISA secara konsep dia betul, dia preventive law. Kan sebelum sesuatu menjadi kerosakan pada negara. Contohnya, PDRM dah dapat maklumat, kumpulan tertentu ni merancang untuk bom satu kawasan. So, secara preventif, dia tahan dulu siap-siap. Dia belum buat apa-apa lagi. Kan? Jadi ditahan dahulu sebab masa tu Menteri Dalam Negeri lah akan sign. Dia kata berdasarkan fakta yang ada, dia berpuas hati orang ini menjadi ancaman kepada keselamatan negara kan. Begitu.
Cuma yang orang komplain ISA bukan yang itu sangat. Orang komplain adalah kerana katanya disalahgunakan untuk tahan orang yang sebenarnya tidak jadi ancaman kepada negara, tapi lebih kepada ancaman politik saja kepada kerajaan pada masa itu misalnya. Jadi saya dengar pada masa itu oleh kerana ada salah guna, mereka nak improve supaya ISA itu mengurangkan risiko salah guna. Mungkin ada komiti yang akan nilai, bukan hanya prerogatif satu orang saja, ya. Tengah-tengah elok nak improve, tiba-tiba di-announce oleh ni Perdana Menteri pada masa itu, dibatalkan terus. Jadi ini questionable. Sebab kita tak ada preventive measure lagi untuk kita diffuse benda-benda yang mungkin akan berlaku sebelum dia berlaku. Mungkin debatable lah benda ni. Ada setengah orang sokong pembatalan ISA, ada setengah orang kata tak sepatutnya dibatalkan. Kalau ada kekurangan dia sepatutnya baiki saja, jangan sampai batalkan. Setahu saya Singapura masih ada ISA, US ada the Patriot Act. Semua itu adalah preventive law. Dia boleh tangkap sebelum orang tu buat salah. Dalam konsep sumber hukum disebut saddu zara'i. Itu nanti insya-Allah kita akan bincangkan satu persatu. Kita cukupkan dulu setakat ini. Ada sebarang soalan, kalau saya mampu jawab, silakan. Baik, kalau tak ada, kita jumpa pada 24 ya, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama natarada bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nqulna min dhullil ma'siyati ila izzi ta'ati ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin wal afu minkum.